Orang ni orang yang ada kadang-kadang ada kedudukan dalam masyarakat. Dia ada jawatan ataupun dia bekas tokoh ataupun seorang yang dikenali kerana bisnes ke, kerana sumbangan dia. Jadi pandangan-pandangan yang lahir daripada mulut dia, yang keluar daripada mulut dia, pandangan-pandangan dia, ini yang mencetuskan masalah. Yang mencetuskan masalah masyarakat. Sebab itulah perlu kita ni dalam kehidupan kembali kepada paksi. Sebab tu pemahaman akidah ini penting. Dan akidah ni bukan setakat kita baca sifat 20 pun, tapi pemikiran itu. Pemikiran yang dibentuk oleh akidah tauhid. Akidah tauhid ini yang perlu menjadi asas. Maka sebab tu pemahaman terhadap tauhid ini amat penting. Amat penting. Dan sebab itu dulu seorang scholar, kita panggil scholar, kita tak panggil ulama. Biasa orang panggil dia ni scholar. Dia Profesor Ismail Faruqi. Profesor Ismail ini dah meninggal dunia. Dia mati dibunuh di rumah dia oleh penceroboh di Amerika tu dengan isterinya. Dua-dua mati dibunuh. Isteri nama Lamia Faruqi. Dua-dua ni tokoh akademik yang hebat lah. Jadi Ismail Faruqi dalam salah satu tulisan dia Tauhid. Buku dia tu dia panggil Tauhid. Buku tu nama Tauhid. Dia itulah pemikiran Tauhid. Dan dalam tu dia menjelaskan pemikiran Tauhid ini secara pendekatan moden. Dan dia saya sebut cara rekah lah, buku tu agak tebal juga. Dia kata kita biasanya bila kita sebut syirik, ni dia kata biasanya dalam pemikiran kita semua berhala, semua tok pekong, semua objek-objek, semua fenomena alam. Tapi pada pandangan dia, kalau kita faham betul-betul tentang tauhid ni, dia kata syirik ini bukan hanya berlaku bila orang tu sembah berhala, bukan hanya berlaku bila dia sembah objek, tetapi syirik ni boleh berlaku dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Dia sebut satu persatu. Syirik boleh berlaku dalam pemikiran kita, dalam aktiviti, pemikiran politik, pemikiran sosial, pemikiran ekonomi, pemikiran budaya, dan dia boleh berlaku syirik dalam amalan-amalan, aktiviti politik, aktiviti ekonomi, aktiviti kemasyarakatan, boleh wujud syirik itu, dia kata. Itu berbeza sikit pandangan dia. Kalau kita mengaji kitab lama, syirik ni kan semua berhala kan. Kata semua berhala, semua objek, semua benda yang selain pada itu. Tapi jarang orang menyentuh tentang pemikiran. Tapi dalam pandangan Profesor Ismail Faruqi ini, pemikiran moden ini boleh menjadikan kita syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pemikiran. Yang paling jelas pemikiran apa? Kalau kita kata sekularisme ni, sebab daripada asasnya dia memisahkan agama daripada aktiviti hidup. Bagi orang sekular, kepercayaan kepada Tuhan ni benda yang bersifat peribadi. Duduk mana ketika semayang, dalam rumah kita, dalam hati kita. Tapi di luar tak ada. Sebab tu orang ni boleh semayang dengan elok, berdoa, berzikir, kadang-kadang dia berdoa, dia menangis. Tetapi di luar, dia terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang bercanggah dengan agama. Itu orang-orang sekular punya pemikiran. Itu cara. Sebab tu bila orang macam ni, bila dia berpolitik, dia tidak mempedulikan dosa pahala. Tidak ada halal haram. Tidak ada baik buruk dalam politik. Itu akhirnya dia menggunakan politik Machiavelli, iaitu the end justifies the mean. Matlamat menghalalkan cara. Machiavelli ini salah satu tokoh pemikiran politik yang terkenal di barat. Dia tulis bukunya The Prince. The Prince ini menjadi rujukan kepada orang-orang politik pada zaman kemudian. Dan ini menjadi kitab lah pada orang. Daripada inilah keluar istilah the end justifies the mean. Untuk mencapai matlamat, kita boleh buat apa saja. Fitnah boleh, tipu boleh, bunuh orang pun boleh. Jadi ini antara masalah yang berlaku. Jadi ini bercanggah dengan agama. Sebab tu bila kita bercakap tentang politik kita sebagai Islam, politik Islam. Politik ni mesti politik Islam. Kita bukan politik sekular. Dia ada beza politik Islam, politik sekular. Dan ada setengah kalangan kita yang tidak boleh membezakan politik Islam dengan politik sekular. Akhirnya dia tolak semua politik. Asal politik saja dia tolak. Pasal dia tidak boleh membezakan antara politik Islam dengan politik sekular. Macam kawan-kawan kita, saya sebut nama kawan-kawan kita dalam tabligh,
Sebab saya biasa berdepan. Banyak kali dia pergi rumah saya dulu, berdebat dengan saya, berbah sampai dekat sejam. Dari segi benda ni. Jadi dia tujuan dia baik, sebab dia kata politik ni kotor. Jadi sebab tu kita jangan main politik. Dia tak boleh beza antara politik Islam dengan politik sekular. Kita ni nak berjuang politik Islam. Yang kita tolak itulah politik sekular, politik Machiavelli. Politik menghalalkan cara. Di situ kadang-kadang kita Islam pun jadi keliru. Jadi keliru satunya, dia pegang politik sekular walaupun dia Muslim. Semayang tak tinggal. Saya banyak jumpa orang macam ni. Semayang, kadang-kadang rajin dia pada kita. Masuk rajin dengan semayang sunatnya, dengan awal waktunya, dengan pergi masjidnya. Lebih pada kita lagi. Belum masuk waktu dia sudah ready dengan wuduk, dengan apa. Tapi aktiviti hidup dia, kegiatan harian dia. Baik juga dalam ekonomi. Ada orang yang semayang tak tinggal, tapi aktiviti ekonominya 24 jam terlibat dengan riba. Dan dia tidak rasa bersalah bila dia terlibat dalam riba. Dia menipu sebagainya tu. Dia buat bisnes yang bercanggah dengan agama. Ada orang macam tu. Semayang tak tinggal tapi jual dadah. Jual dadah, pergi haji. Pergi umrah setiap tahun. Tapi rupanya tokek dadah. Kena tangkap lah. Ada kena tangkap. Ini contoh yang paling jelas. Suka bagi derma ni. Kalau mula puasa bagi lembu untuk orang sembelih, untuk dibuat majlis berbuka puasa. Jamu anak yatim. Dan dia setiap tahun pergi umrah. Tapi rupanya tokek dadah. Ini berlaku. Tapi dah mati dah, orang dah mati. Kalau saya sebut pun tak guna juga. Jadi ini contoh-contoh yang berlaku dalam masyarakat. Sebab itulah kefahaman kita tentang akidah ini amat penting. Akidah yang hidup, bukan hanya pemikiran yang orang kata sempit. Kalau kita baca dalam kitab lama, kita tidak menyalahkan ulama. Ulama ni dia bercakap, dia menulis dalam zaman dia, dalam konteks dia. Zaman dia ni tak ada pemikiran sekularisme, materialisme, sosialisme ni tak ada zaman dia. Jadi dia menulis dan dia bercakap itu sesuai dengan zaman. Maka sebab itulah kita mesti meluaskan kefahaman kita terhadap agama ni sesuai dengan zaman kita, dengan tidak meninggalkan fundamental. Asas tu kena sama, dia tak ada beza zaman dulu, zaman sekarang pun asas ataupun kita panggil fundamental dalam agama ni sama saja. Cuma bagaimana kita memahami dan menghuraikan. Itu perbezaan dia. Jadi kita tak boleh mengikat diri kita ni dengan huraian pada sesuatu, pada satu-satu zaman. Sebab itu kita tengok contohnya dalam zaman moden ini. Kalau tuan-tuan rajin baca, kalau tuan-tuan baca buku Abul A'la Maududi, dan kalau baca tafsir Zilal Al-Quran Said Qutb rahimahullah, sebab tu ada setengah ulama kita menolak Said Qutb rahimahullah. Ada setengah ulama menulis tafsir fi Zilal Al-Quran tu bukan tafsir. Bukan tafsir dia kata. Sebab tak sebut hadis, tak sebut ayat atau sebab dia melihat secara tradisional. Metod pentafsiran secara tradisional. Jadi Said Qutb ni kerana dia datang dalam zaman yang berbeza. Zaman moden, cabaran-cabaran kepada ummah, penentangan kepada agama muncul dalam bentuk yang berbeza. Maka dia mentafsirkan Al-Quran ni dengan gaya bahasa pendekatan yang sesuai dengan zaman. Tetapi fundamental isinya, sudut pandang dia tu memang berasaskan kepada pandangan-pandangan ulama yang terdahulu. Nah, seorang lagi lah Abul A'la Maududi di India. Sebab tu ramai orang yang menolak Abul A'la Maududi dan menganggap dia ni bukan ulama. Abul A'la Maududi banyak menulis buku tentang Islam dan dia ada tafsir dia sendiri, tafsir Tafhimul Quran. Cukup 30 juzuk. Saya kumpul buku tu, ditulis semula, dibuat semakan dan dikeluarkan oleh Islamic Foundation Leicester di England itu. Kalau tuan-tuan boleh cari buku ni di kedai, beli, bagi orang yang mengaji dalam aliran Inggeris, sebab buku tu ditulis, diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Asalnya bahasa Urdu. Jadi ditulis oleh Abul A'la Tafhimul Quran, Towards Understanding the Quran. Diterjemahkan tajuk dia macam tu. Dah cukup 30 juzuk. Saya kumpul tak habis. Saya sempat beli separuh saja. Lepas tu tak jumpa dah di kedai. Mungkin cetakan itu tak keluar lagi yang baru-baru.
Tapi yang original, yang asal tu, yang sebelum diedit tu memang cukup 30 juzuk. Dan banyak tulisan dia buat. Jadi ada setengah ulama dia tak terima pandangan Maududi ni, kerana memang kalau kita tengok cara dia tafsir, apa tu tulisan-tulisan Maududi, buku-buku yang ditulis oleh Maududi ni tentang Islam, tentang agama ni, hampir dia tak sebut ayat Quran, tak sebut hadis. Dia tak sebut Quran, tak sebut hadis. Jadi memang kalau kita baca, mari mana ni? Sebab biasa kalau buku agama ni kena ada ayat Quran, kena ada hadis. Tapi Maududi dia tak sebut. Boleh kata semua buku dia ni dia tak sebut kecuali buku tafsir. Tapi kalau buku-buku biasa Towards Understanding Islam, 5 Pillars of Islam dan sebagainya yang dia tulis ni, tidak ada ayat Quran, tidak ada hadis. Tetapi kalau kita baca betul-betul, kita faham kandungan-kandungan dia tu betul-betul apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, dan apa yang telah dihuraikan oleh ulama. Dan Maududi sebut, dia kata kenapa dia menulis berbeza dengan orang lain. Dia berucap, ceramah dia berbeza dengan orang lain, kerana dia berhadapan dengan masyarakat yang berbeza. Masyarakat yang berbeza. Masyarakat moden. Masyarakat moden ni dia nak benda secara rasional. Kalau kita baca Quran, kita baca hadis, ya, dia nak hujah tu secara rasional. Maka Maududi mempersembahkan hujah-hujah dia, huraian-huraian dia sesuai dengan masyarakat yang dia hadapi. Dia berdepan dengan orang moden, manusia moden. Sebab itu waktu saya di England, masa saya belajar buat masters, supervisor saya, dia ni padri. Dia cerita kat saya, dia kata kita di England, masa tu saya belajar di Birmingham, dia kata di England ni siapa-siapa nak jadi padri, ada syarat dia. Apa syarat dia? Mesti ada Bachelor of Science. Nak jadi padri mesti ada Bachelor of Science. Saya pun heran macam mana orang nak jadi padri ni, kalau kita jadi tu imam lah. Takkan orang yang Bachelor of Science, BA Science nak jadi tu imam. Kita kalau tempat kita biasanya BA Syariah, BA Usuluddin, BA Pengajian Islam, barulah layak jadi tu imam. Tapi dia bagi orang Kristian, gereja meletakkan syarat siapa-siapa nak jadi padri mesti ada Bachelor of Science. Saya tanya kenapa? Sebab dia kata masyarakat barat, masyarakat dia, masyarakat moden, pemikirannya pemikiran saintifik. Dia terdedah dengan argumen-argumen dan teori-teori sains. Jadi kalau siapa-siapa nak jadi padri, kalau dia tidak faham sains, dia tidak boleh berbicara. Dia tidak boleh bahasa kita, bahasa Inggeris, bukan bahasa kita. Tidak boleh communicate. Dia tak boleh nak berhubung dengan masyarakat. Sebab masyarakat ni masyarakat otaknya saintifik. Kalau kita tak erti sains, kita akan bercakap macam ayam dengan itik. Ayam dengan itik ni dia tak boleh nak bercakap ni. Kan dalam cerita Piramli kan, Nuju 4 belalang tu. Bahasa itik serati, tuanku bahasa istana, patik ni bahasa itik serati. Jadi dia tak boleh nak communicate antara dua tu. Sampai peringkat tu orang barat. Sebab dia kata bila padri ni ada BA Sains, dia faham tentang pemikiran saintifik dan kemudian dia tahu istilah-istilah. Dia tahu corak pemikiran orang. Jadi bila dia berujar dengan bahasa yang boleh difahami oleh sasaran dia. Itu sebagai contoh. Maka sebab itulah penting kepada kita untuk ambil benda-benda macam ni. Dalam zaman kita berada pada satu zaman yang berbeza. Dan Nabi SAW sendiri menyebut dalam satu hadis yang masyhur, cuma saya tak ingat hadis ni dalam kitab mana. Tapi disebut khatibun nas ala qadri uqulihim. Hendaklah kamu berbicara kepada manusia ni ala qadri uqulihim, sesuai dengan tahap pemikiran mereka. Kalau kita jemuh biasa, ala qadri uqulihim, mengikut kadar akal dia. Tapi maksudnya berdasar kemampuan dia, tahap pemikiran dia. Jadi bila kita nak berdakwah, kita nak menyampaikan Islam, kita kena tengok sasaran kita. Siapa yang kita hadapi. Kalau orang ni orang kampung, kita guna bahasa kampung. Kalau dia ni orang latar belakang agama, kita guna bahasa sesuai. Kalau dia orang moden, orang bandar, kita cakap bahasa bandar. Kita tak boleh guna bahasa yang sama sebab tahap tak sama. Kalau kita pergi ceramah, sebab tu pensyarah-pensyarah universiti, dia tak boleh ceramah di kampung, orang tidur. Ilmu dia memang hebat. Cakap bahasa dia pun kita gini ngangor, tapi orang lain semua tidur. Pasal dia tak faham. Dia tidak faham sebab bahasa pensyarah universiti ini bahasa akademik. Dengan istilah
istilah itu kadang-kadang kita pun kena buka kamus juga nak tahu makna apa benda ya. Kesinambungan apa semua, kepedulian sosial. Kata orang kampung tak faham lah kalau Kelantan sebut kepedulian sosial tu bengong dia. Kalau kita kata cakno, baru dia faham. Cakno. Itu dah bahasa Kelantannya cakno. Tapi bagi orang akademik, kepedulian sosial. Maknanya sama saja. Sebab tu dia tak boleh masuk tu. Tak boleh masuk. Maka sebab itulah kita sendiri, kalau kita nak bercakap tentang Islam, nak ajak kepada Islam, kita kena tengok siapa duduk. Macam tuan-tuan yang duduk Shah Alam ni, tak boleh cakap macam orang kampung saya. Sebab orang kampung saya orang kampung. Ni Shah Alam ni orang hebat-hebat, bukan orang main-main. Kereta pun buat di sini. Apa semua benda duduk sini ni, masyarakat yang berbeza. Situ yang Nabi telah sebut khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia ataupun hadapilah manusia ni mengikut tahap pemikiran mereka. Guna bahasa. Sebab tu kadang-kadang saya tegur kutubah, kayak kutubah masjid. Saya tegur secara umum lah. Kita duduk di Kuala Lumpur, tiba-tiba kutubah tu tajuknya Hari Peladang. Cerita tentang peladang. Orang Kuala Lumpur tak ada seorang pun jadi peladang. Jadi dia duduk cerita hal peladang itu, akhir duduk gini hangguk belaka. Hangguk tu bukan faham, leno. Leno. Jadi tak sesuai, itu tak sesuai. Bukan kata peladang tak penting, peladang ada peranan dia, tapi kita tengok kita duduk di mana. Duduk di mana? Itu contoh paling mudah. Sebab tu dulu orang cakap pilihan raya kan, kalau ceramah di kampung, kalau kita menang, kita akan kecualikan road tax. Kita akan turunkan harga minyak. Orang kampung semua datang jalan kaki. Minyak buat apa? Minyak mahal, minyak murah bagi dia, tak ada masalah apa. Sebab dia jalan kaki je. Dia hari-hari jalan kaki, kayu bersikal. Jadi minyak mahal ke minyak murah, dia tak peduli. Nak bagi road tax percuma, dia motosikal pun tak ada road tax. Dia tak pernah bayar, duduk dalam felda. Bila dia bayar road taxnya? Jadi itu contoh paling mudah lah kita cakap. Jadi kita tak kena, kita bagi umpan tak kena. Umpan tu tak kena. Kita pergi ceramah tempat orang ni, Islam pun tak berapa faham. Tapi kita cakap, kalau kita merintah Malaysia, kita akan jalankan hukum hudud. Kerak tangan apa semua. Yang anak dia tu, keluar masuk penjara kerana curi. Jadi bila dia nak undi kita? Dia kata, kalau undi pokok ni, kudung tangan anak aku ni. Itu contoh. Bukan nak salahkan, tapi itu antara pendekatan-pendekatan. Macam ada seorang ustaz dia sebut, kita pergi jual kasut kepada orang yang tak ada kaki. Dia kaki tak ada kudung. Kita pergi jual kasut. Kasut pula kasut kelak. Jenuhlah kita cerita bagus kualiti. Dia nak buat apa sebab dia kaki pun tak ada. Itu contoh paling mudah. Jual cincin kepada orang kudung jari. Tak boleh. Jadi itu contoh paling mudah. Jadi sebab itulah hadis Nabi ni amat penting kepada kita. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Hadapilah manusia ataupun berbicaralah kepada manusia ni mengikut tahap pemikiran mereka. Ilmu yang ada pada mereka. Terutamanya bagi penceramah lah ni, bagi penceramah. Saya sebut ni sebab banyak pengalaman saya. Saya pergi ceramah, kadang-kadang kawan-kawan yang ceramah dengan kita tu, dia tak tengok orang depan. Itu kadang-kadang pergi masuk kampung di Kelantan dulu, cakap bahasa Kuala Lumpur. Bengong kampung tu dengar tengangung. Dia cakap bahasa persuratan. Bahasa persuratan orang kampung, orang getah saja. Dengar bahasa persuratan, jenera lah dia ni. Jenera dia tak faham. Perkataan pula bombastik. Istilah bombastik. Orang ngaji memang sedaplah dengar, tapi orang kampung tak jadi dia. Dan itu rahsia kenapa almarhum ataupun Allah yarham Tok Guni Aziz ni ceramah dia orang suka dengar. Tuan-tuan selalu dengar kan Tok Guni Aziz dalam kaset kata apa. Dia bahasa dia cukup senang saja. Dia cakap senang saja. Bahasa dia mudah, isinya mudah. Kalau ibarat kalau kita orang kampung, kalau dia bagi makan nasi kat anak, nasi lecek. Nasi lecek kita tahu kan, nasi lecek kita lecek nasi orang kampung baru bagi kat anak. Kalau dulu ada masa apa tu yang Farlis tu ada kan yang untuk lecek tu kita budak air,
kita jadi lembut tu, dia kata suap kat bayi. Kat bayi. Jadi Tok Guni Aziz ni kali barat orang kampung, dia bagi nasi lecek. Dia suap jadi orang mudah telan. Ni kita budak umur sebulan 2 bulan kita bagi nasi biryani. Mampus budak tu. Nak mamuh tak boleh, nak apa nasi biryani pula dengan rempuh dengan apa semua, bertepik budak tu. Apa kita doa ayat sedap nasi biryani. Dia budak. Jadi ini antara rahsia kenapa Tok Guni Aziz kita ni ceramah dia dikagumi, orang ikut. Dia cakap slow saja. Tak semangat. Cuma tanya dia nak marah tu keluarlah barwah tak barwah tu. Tapi dia ceramah macam, tapi orang dengar. Pasal kenapa? Sebab bahasa yang dia guna, isi yang dia bagi tu cukup sesuai dengan semua lapisan masyarakat. Orang intelek pun boleh faham, orang yang tidak intelek pun boleh faham. Orang bandar faham, orang kampung pun faham. Ini kebijaksanaan kita panggil. Nabi kita pun macam tu juga. Rasulullah SAW dan Nabi-Nabi yang lain, kalau kita baca dalam sirah, memang macam tu. Dia bercakap dengan bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah. Kita tak perlulah kita nak guna bahasa-bahasa yang bombastik, yang pelik, yang orang kagum tapi orang tak faham. Kadang-kadang kita pun tak faham juga apa kita sebut sebab kita mengapa. Macam Mak Sabu selalu sebut dulu kan. Aku pun tak faham dia apa yang aku cakap. Itu yang masuk pan tu. Sebab dia sendiri pun tak faham apa yang dia cakap. Jadi ini antara isu yang besar. Sebab kita hari ni kita dakwah. Dakwah ini penting. Walaupun kita berpolitik, tapi politik kita ialah politik Islam. Dia tidak boleh meninggalkan aspek dakwah. Politik ni ialah wadah ataupun platform penggerakan saja. Tapi hakikat Islam itu mesti bermula dengan dakwah. Kerana bila orang tidak faham Islam, mereka tidak boleh bersama-sama menyokong politik Islam. Kalau orang tak faham Islam pun dia tak faham. Macam mana dia nak sokong politik Islam? Sebab itu mesti faham Islam dulu. Maka sebab itulah kita perlu mengisi kefahaman ini. Memberikan maklumat-maklumat dan kefahaman, tingkatkan kefahaman dia terhadap agama supaya insya-Allah dia boleh bersama. Dan kemudian yang kedua ialah kita semua contoh macam sekarang ni. Kita cakap politik sikit. Tuhan takdirkan kita duduk dalam kerajaan. Ni benda ni di luar jangka semua. Tak ada orang bermimpi. Tapi Tuhan ni innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Inilah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sebut selalu kita berjuang Islam ni, kita jangan fikir bila nak menang. Jangan kita tanya. Ni kita kadang-kadang berjuang, Allah lama tua kediri dah aku. Bila nak menang? Bila nak menang? Kita selalu macam tu. Kita tak perlu tanya sebab kalau Tuhan nak bagi, dia bagi saja. Bagi pula dengan mudah saja. Orang tua tak teringat, dia pergi letak jawatan. Tumbang kerajaan. Itu saja benarnya. Dia pun tak terfikir dengan letak jawatan tu tumbang sebuah kerajaan. Siapa dia boleh fikir? Tak ada orang fikir. Dia sendiri pun saya ingat dia tak terfikir tu. Tapi itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu orang yang berpakat nak sokong dia ni kerana tak nak Anwar Ibrahim. Kalau kita cakap tengah-tengah. Rupa-rupa Anwar pun tak boleh jadi Perdana Menteri, dia pun hilang. Dua-dua lalu Tuhan buang. Lantik orang lain. Ini cerita Allah Subhanahu Wa Taala, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita berjuang agama, kita kena yakin dengan janji dan pertolongan Allah. Macam mana kaedah itu biar Tuhan yang selesaikan, bukan kita. Sebab tu Rasulullah SAW dulu bila mereka awal Islam, orang Islam banyak kena seksa, kena azab. Suatu ketika Nabi duduk bersandar di Kaabah. Dia duduk bersandar di Kaabah. Menyandar di Kaabah, datang sahabat. Ya Rasulullah, tolong doalah kepada Allah SWT biar kita diberi kemenangan. Kami tak tahan dah kena seksa, kena zalim. Bukan setakat tak naik pangkat, bukan setakat kena tukar. Kita ni, kalau zaman kita ni setakat tak naik pangkat, kena tukar. Itu saja, tak ada promotion. Lebih pada tak ada lah. Tapi orang dulu sampai mereka diseksa badan dia. Dicederakan, dizalimi, macam-macam orang buat. Jadi sahabat ni datang jumpa Nabi, ya Rasulullah. Tak tahan dah kita ni, teruk sangat kena ni, mintalah supaya Tuhan bagi kemenangan. Nabi kata orang dulu lebih susah pada kamu lagi. Lebih susah pada kita lagi, dia kata. Orang dulu lebih susah lagi. Dan Nabi sebut ada yang dibakar,
Adalah kisah Ashabul Ukhdud itu, dicampur dalam api yang menyala, ditolak dalam kawah yang airnya menggelegak. Tu kita baca dalam, kalau baca suratul Buruj, baca dalam tafsir itu kisah Ashabul Ukhdud. Dahsyat betul ceritanya. Orang yang beriman dikumpul di satu tempat, raja ni gali parit yang luas dan dibakar api dalam tu. Dinyalakan api dalam parit dan semua orang Islam ni ditolak masuk. Mati hangus, terbakar semua. Dan dalam satu peristiwa yang lain, direbus air dalam kawah yang menggelegak. Air itu sampai menggelegak dan dicampur ke orang Islam. Bayangkan air itu tengah menggelegak dalam kawah yang besar. Campur. Tulang ni isinya luruh. Panas sangat air itu isi luruh, tinggal tulang mati dengan gitu. Jadi Nabi kata orang dulu lebih teruk pada kita lagi. Diseksa macam tu sekali. Lalu Nabi kata sabarlah. Kamu akan dapati suatu masa, Nabi kata kamu akan jumpa suatu masa Islam ni akan naik. Dan pada waktu tu manusia semua aman. Orang boleh bergerak daripada Mekah sehingga ke Hadramaut. Hadramaut ni di Yaman. Hadramaut ni kalau kita duduk Mekah, tempat yang paling jauh pada waktu itu Hadramaut. Sebab orang berjalan dengan berjalan kaki, naik unta saja. Tak ada transport yang lain. Dan biasa bila sampai situ mati. Sebab jauhnya jarak perjalanan. Susahnya perjalanan itu. Sebab itu dipanggil Hadramaut. Sampai-sampai mati. Hadramaut. Adalah satu cerita disebut. Kenapa dinamakan Hadramaut? Sebab jaraknya yang amat jauh. Sampai situ mati. Habis bekal, habis tenaga, pakai mati. Jadi Nabi kata sabarlah, akan sampai masa manusia akan berjalan sehingga ke Hadramaut. Dia tidak bimbang kepada apa-apa pun kecuali serigala yang akan memakan ternakan dia. Mana tak ada orang jahat, tak ada pengerompok, tak ada penyamun, kerana orang semua dah Islam. Kecuali dia takutnya takut serigala. Serigala ni makan kambing yang dia pelihara ataupun biri-biri yang dia bawa. Masa tu Islam ditekan. Masa tu orang Islam ada berapa orang saja. Tapi Nabi bagi tu positif. Nabi kata tunggulah masa. Jadi sikap positif itu penting dalam perjuangan. Waktu Nabi berhijrah ataupun melarikan diri, kata Mak Sabu. Mak Sabu kata kan melarikan diri kan. Nabi ni pelarian. Waktu Nabi berhijrah ke Madinah, dia dikejar oleh Suraqah bin Malik. Sebab Nabi ambil jalan yang orang tak ikut jalan tu. Jalan tu jalan menghala ke laut, ke pantai. Jauh lagi daripada pantai, tapi kalau kita tengok dalam peta tu menghala ke pantai. Dan jalan ni orang jangan ikut sebab jauh. Sukar perjalanan dia. Jadi orang tidak cari Nabi di situ. Nabi ikut jalan tu. Suraqah seorang saja. Suraqah ni orang cerdik. Dia ni pemimpin masyarakat, orang hebat. Dia boleh jangka Muhammad ni, dia kata tidak akan ikut jalan biasa. Kerana jalan biasa ni banyak roadblock. Sesuai dengan PKP. Cek IC, cek apa je. Jadi dia kata tu dia akan ambil jalan yang orang tidak jaga. Lalu dia ikut. Memang jumpa. Suraqah bin Malik jumpa dengan Nabi, berjalan. Suraqah kejar. Kejar dekat dah. Sini. Karena kalau dia ulur tangan macam ni, dia boleh pegang serban Nabi tu. Dekat. Tapi bila sampai dekat saja, dia nak ambil, nak pegang serban Nabi, kaki kuda dia terperosok dalam pasir. Lekat, tak boleh pergi. Terkejut dia. Terkejut dia. Tiba-tiba kaki kuda tu perut masuk dalam pasir, lekat. Nabi terus berjalan. Barulah kuda dia terlepas. Dia kejar. Nabi kata berhenti. Wahai Suraqah, kamu tak boleh buat apa-apa kepada aku hari ini. Kerana aku dijaga oleh Allah. Tapi Suraqah tak dengar. Kejar lagi. Dekat nak sampai, kaki kuda dia terperosok lagi dalam pasir. 3 kali. Lalu Nabi kata, wahai Suraqah, berhenti. Kalau kamu buat juga hari ini, kamu mati. Kamu akan binasa, kata Nabi. Suraqah takutlah dah 3 kali ni. Tiba-tiba ni Muhammad ni hebat sangat, dia kata. Suraqah berhenti. Tak berani masuk dah. Nabi kata, wahai Suraqah, kalau kamu biarkan aku hari ni, kamu balik, aku janjikan kepada kamu gelang emas Maharaja Parsi. Gelang emas Maharaja Parsi itu. Aku janjikan kepada kamu. Terkejut Suraqah dengar. Masa tu Nabi sedang membawa dirinya ke Mekah, ke Madinah. Kerajaan tak ada lagi. Baru satu cawangan saja tubuh.
Kalau gitu, baru satu cawangan saja ada. Di Madinah tak tahu lagi. Orang terima tak terima. Masa depan tak tahu lagi. Tapi pada waktu kerana Nabi positif. Dia yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang disebut di dalam Al-Quran. Maka dia janji pada Suraqah, kamu akan dapat gelang emas. Dan benda ni berlaku zaman Sayyidina Umar. Lepas Nabi wafat, lepas peristiwa Fathu Makkah, Suraqah ni masuk Islam, lepas tu Nabi wafat. Lepas tu Abu Bakar jadi khalifah. Masa Umar ni, Islam menyerang Parsi. Menyerang negara Parsi di Syria, jatuh kerajaan Parsi. Dan Suraqah ni antara orang yang terlibat dalam serangan, jadi tentera. Dan dia masuk dalam istana Maharaja Parsi. Maharaja Parsi lari. Tinggal istana, dia masuk dalam bilik raja tu, dia jumpa gelang tu, duduk tersepit di bantal. Tempat tidur tu. Raja ni kelar kabut, nak lari. Dah orang dah serang negara ni. Kelar kabut lari, tak perasan. Gelang tu tertinggal. Terselit. Atas katil dia. Jadi Suraqah tengok. Suraqah ambil. Orang tak tahu. Yang pecah cerita ni, Suraqah ni bawa balik senyap-senyap. Dia bungkus, dia balik ke Madinah. Dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Dia tunjuk, wahai Umar, aku jumpa gelang raja ni dalam bilik. Dia bagi ke Umar untuk sebagai ghanimah. Untuk dijadikan harta kerajaan. Dia tak ambil ke dia. Tapi Umar tahu cerita dia dengan Nabi tu. Lalu Umar kata, wahai Suraqah, gelang ini milik kamu. Sebab Nabi telah janjikan kepada kamu nak bagi gelang ini. Itu cerita dia. Tapi berlaku bila? Zaman Sayyidina Umar. Berapa puluh tahun tu? Selepas peristiwa hijrah. Itu keyakinan Rasulullah SAW tentang masa depan Islam. Dia sebut tentang pembukaan Konstantinopel. Masa tu Konstantinopel ni, dia panggil Konstantinopel, bukan Istanbul. Konstantinopel ni dikuasai oleh Rom. Kerajaan Rom di timur dia panggil. Rom di timur ni, pusat pentadbirannya di Konstantinopel. Dia ada Rom di barat, iaitulah di Italy, Rom di timur. Jadi Rom di timur ni, pusat pentadbiran kekuasaannya ialah di Konstantinopel. Nabi pernah sebut pada waktu tu, la tuftahunna Konstantiniyah. Kota Konstantinopel ni akan ditakluki. Nabi sebut, akan ditakluki suatu masa. Khairul amir amiruha. Pemimpin yang paling baik ialah pemimpin yang memimpin penaklukan itu. Wa khairul jaish zalikal juyush. Tentera yang terbaik ialah tentera yang membuka Konstantinopel. Tu Nabi sebut. Masa tu semua orang tak terfikir. Sahabat-sahabat ni berlumba-lumba pergi serang Konstantinopel. Zaman Muawiyah terutamanya pergi serang. Zaman Osman pergi serang. Zaman Muawiyah pergi serang. Sehingga seorang sahabat nama Abu Ayyub Al-Ansari, umur 80 tahun pada waktu itu, pergi berperang lagi. Tak larat, anak cucu dia tak benar dah pergi. Dia tak boleh. Aku nak menyertai tentera sebab Nabi sebut tentera yang terbaik, yang tentera yang berjaya menguasai Konstantinopel. Aku termasuk dalam tentera golongan itu. Tapi tak berjaya juga. Konstantinopel ni berjaya dibuka pada zaman Muhammad Al-Fatih. Berlaku bila? 800 tahun selepas Nabi berucap. Nabi sebut benda tu 800 tahun selepas tu barulah Konstantinopel dibuka, ditakluki. Apa nak sebut? Hak wahyu tu satu hal, tapi keyakinan tentang masa depan Islam. Sifat positif itu, optimism, positivism itu yang perlu kita ada dalam perjuangan. Kita berjuang Islam tu kena ada optimism itu. Dari ini Tuhan tunjuk. Walaupun kerajaan ni mungkin sementara lah, sebab sementara nak tunggu pilihan raya. Tapi kita dengan izin Allah, kita percaya lepas pilihan raya ni jadi kerajaan sungguh dalam kitanya. InsyaAllah dengan izin Tuhan. Pakar-pakar doa lah. Jadi nak tunjuk pada kita, bila berjuang Islam, Allah SWT boleh buat. Lepas kita tinggal 18 kerusi baru ni, tak ada orang fikir dah. Memang tak boleh fikir. Macam mana nak buat ni 18, tinggal 18 kerusi. Lepas tu nak tunggu pilihan raya akan datang. Nanya. Tapi Tuhan Maha berkuasa, takdir kan. Kawan ni letak jawatan, berubah habis naik kerajaan baru. Sampai meroyan habis yang kalah. Semua jadi meroyan. Semua jadi meroyan. Ini kata-kata innama amruhu ni.
Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Tuhan sebut dalam Quran. Jadi Tuhan ni boleh buat apa saja. Sebab tu saya pernah sebut dulu, kalau Tuhan nak bagi kuasa pada kita, dia boleh buat, kita tak boleh fikir dalam kepala. Dengan 18 kursi, tiba-tiba dapat 3 menteri, 5 timbalan menteri. Bukan senang tu. Tak. Dulu di Perak pun macam tu. Menang hanya 6 kerusi, tapi jadi menteri besar. Walaupun melompat lepas tu. Tapi itu kuasa Allah. Maka sebab tu bila kita berjuang Islam ni, kena ada optimism, kena ada sikap positif. Walaupun kita mungkin lemah, kita tidak cukup keuangannya, tenaganya, orangnya, tetapi kita kena sentiasa yakin. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Buatlah kerja. Nabi kata, Tuhan suruh Nabi kata, wa qul i'malu. Wahai Muhammad, ucapkanlah kepada orang ni, i'malu. Buat kerja. I'malu ni orang Kelantan kata buat kerja. Bekerja. Bekerja, buat kerja. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah akan menilai. Yara itu biasa orang terjemah melihat. Tapi saya ambil tafsiran yang berbeza. Tuhan akan menilai. Tuhan tidak setakat tengok. Tengok tu memang Allah SWT melihat apa yang manusia buat. Tapi dalam konteks itu saya percaya maksudnya sebenarnya Tuhan akan menilai. Dia akan menilai dan memberikan apa yang terbaik hasil daripada kerja kita. Kalau kita buat kerja dengan baik, Tuhan akan bagi balasan yang baik. Macam kita masuk PESA lah. Kalau kita jawab dengan elok, tentulah dapat A. Kalau jawab kurang, dapat B. Macam itulah, kurang lagi C. Itu maksudnya menilai. Tuhan menilai. Kalau kita buat terbaik, Tuhan akan bagi yang terbaik kepada kita. Antara yang terbaiknya mungkin dapat kerajaan. Itu cerita aja. Walaupun kita mungkin hanya menang sikit, tapi kerana kita telah memberikan apa yang terbaik. Cuma takdir saja kita tak boleh menang banyak kursi. Maka Tuhan ganti dengan kerajaan. Orang nak kata tebuk atak kau, masuk ke ikut dia lah. Yang penting kamu kalah. Kita jadi kerajaan. Itu saja yang penting. Peduli apa? Tebuk atak kau masuk pintu belakang, peduli apa? Bagi saya tak kisah apa. Yang penting aku jadi kerajaan. Itu saja. Itu istilah semua guna. Tebuk atak kau masuk pintu belakang. Itu istilah. Bagi kita yang penting kita duduk situ. Jadi itu yang paling penting. Dan bila benda ni mari, cabaran kita, kita masuk pada cabaran. Cabaran kita ialah bagaimana kita nak mengisi kemenangan. Hari ini boleh jadi kerajaan ini bersifat sementara. Sebab saya percaya, kalau betul lah pandangan saya, tahun depan ni, kok mana pun pilihan raya lah kita. Dan mungkin kalau tak kenal bulan 11 ni. Kalau tak kenal bulan lah. Kalau silap tengok bulan, bulan 11 lah. Kalau dia silap tengok bulan. Tapi yang pasti tahun depan tu mesti. Bulan 6 ataupun bulan 7, kok mana-mana pun, insya-Allah akan pilihan raya. Saya tak nak bertaruh lah. Tapi saya berani kata. Sebab dari segi politik. Kita baca dari segi politik. Kerajaan yang ada ni kerajaan yang tidak stabil. Tidak stabil. Orang Kelantan kata congik cadung ni. Duk main gitu. Duk main gitu. Jadi dia tidak stabil. Jadi untuk mengatasi ketidakstabilan politik ini, maka perlu dibuat pilihan raya yang segera. Paling lewat tahun depan. Sebab tahun depan ni cukup umur parlimen 3 tahun. Bila 3 tahun ni dari segi peraturannya boleh dibubarkan. Dan wakil-wakil rakyat pun dapat pencen. Kesian yang baru-baru tu, budak-budak yang baru jadi wakil rakyat tu, takut tak dapat pencen, dah lah hilang jawatan menteri. Jenuh berendam dalam kolam lah dia. Kalau tak dapat pencen pula. Jadi kalau tunggu 3 tahun, kau-kaunya budak-budak pun boleh pencen. Jadi itu paling kuat. Tapi kemungkinan besar tahun ni. Kalau tak kena hari bulan. Bulan sebelah ni. Jadi kok mana pun kita kena ready lah. Kita kena ready. Tapi nak cerita kepada kita, jadi sekarang ni kerajaan tidak stabil. Jadi kerajaan ni sebab tu saya sebut kerajaan yang bersifat sementara. Maka kita kena bergerak dan berusaha memastikan dengan izin Tuhan lepas pilihan raya ni menjadi kerajaan yang stabil. Boleh mempertahankan kemenangan dengan majoriti yang besar dan menjadi sebuah kerajaan yang stabil. Dan bila kita dapat jadi kerajaan, penglibatan kita sebagai parti Islam dalam kerajaan ini menjadi lebih besar. Bukan hanya wakil rakyat saja, tapi kita semua ni yang menyokong parti Islam ni, kita ada saham kita masing-masing untuk pertama mengukuhkan kerajaan, yang kedua ialah ke arah pelaksanaan Islam itu. Ke arah pelaksanaan Islam. Bukan suruh buat
hari ni menang, besok terus buat macam orang duk kata, hari ni menang, besok turun harga minyak. Itu orang meracau. Kita bukan macam tu. Tapi makna bila kita menang, kita mesti ada agenda. Bagaimana untuk meningkatkan kedudukan Islam. Kena ada satu planning, kena ada satu perancangan. Dan kita sendiri mesti bersedia untuk menjadi penyokong-penyokong yang berkualiti. Yang berkualiti macam zaman sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ni orang yang hebat-hebat. Sebab tu Islam hebat pada waktu itu kerana individu-individunya hebat. Jadi kalau kita jadi kerajaan, tiba-tiba kita sebagai individu tidak hebat, macam mana kerajaan itu nak jadi hebat? Orang tanya tak tahu, orang tanya ni pun tak tahu, kita pun tak faham. Jadi macam mana? Itu isu ya. Jadi sebab tu kita mesti mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita untuk memikul tanggungjawab yang besar pada masa akan datang. Tiba-tiba kalau menang nak buat macam mana? Itu yang penting. Jadi kena ada suakunya apa yang kita nak buat. Contoh kalau kita ambil bahasa mudah, orang lantik jadi ahli majlis. Ahli majlis ni. Kita nak buat macam mana? Kita kena ada idea, kena ada perancangan. Orang bagi jawatan tu, jawatan. Sebab jawatan tu dia akan mari dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Ada besar, ada kecil. Jadi setiap orang ni ada tanggungjawab. Mempersiapkan diri untuk menjadi sebahagian daripada pendokong-pendokong perjuangan Islam. Dan tanggungjawab ini bukan seorang dua orang. Semua kita ada tanggungjawab kita masing-masing. Orang yang kedudukan tinggi, tanggungjawab lebih besar. Yang rendah, kecil sikit lah. Tapi bertanggungjawab juga. Jadi ini yang saya nak sebut, yang perlu kita berikan perhatian. InsyaAllah dengan izin Tuhan, dengan majlis-majlis ilmu seperti ini, kita boleh meningkatkan kualiti kita. Dan kita bersedia memikul tanggungjawab yang lebih besar pada masa akan datang demi untuk kecemerlangan Islam. Ini peluang yang terbaik yang ada pada kita sebenarnya. Susah dah peluang seperti ini akan berulang. Susah nak berulang. Jadi kita pastikan supaya kita dapat manfaatkan peluang ini semaksimum mungkin, insya-Allah. Jadi itulah yang saya rasa yang saya boleh sebut kerana waktu pun dah masuk. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Taqabbal ya karim.